Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ashraf bin Azizul dan kawan saya akan membentangkan tentang sastra kanak-kanak, tentang kritikan-kritikan asas sastra. Ini adalah data saya, Amir Ashraf bin Azizul, dan kawan saya Muhammad Anizul Kamal bin Arsyad. Okay, jadi pembentangan pertama ni akan dilakukan oleh Amir Ashraf dan saya sebagai pembentang kedua akan menyambung selepas pembentangan yang dibuat oleh Amir. Jadi kita terus kepada yang pertama. Kita tengok dulu kisah batu bertakuk. Win a 100 ringgit cash reward when you apply for these Maybank products online. Just use the May app. Isi kandungan yang akan saya terangkan adalah sinopsis karya. Seterusnya, sinopsis cerita Batu Belah Batu Bertakuk, sebuah kisah tentang Mak Tanjung dan dua anaknya, iaitu Mendul dan Pekan. Kisah ini menceritakan tentang seorang isteri yang memiliki arwah suaminya dan anak yang bersifat tamak. Jadi seperti yang kita lihat tadi, Mak Tanjung dia berasa sedih kerana merindukan arwah suaminya yang telah mati. Dan pada suatu hari dia pergi ke sungai
untuk mencari makanan dan telah mendapat seekor ikan tembaku. Dan dia berasa sangat gembira. Dan dia membawa pulang ikan tembaku ke rumahnya dan dia untuk dimasak dan makan bersama anak-anaknya. Tapi selepas ikan tembaku itu masak, Mak Tanjung terpaksa keluar rumah kerana mempunyai sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi tinggal Melo dan Pekan untuk makan dulu. Jadi apabila Melo dan Pekan makan, Pekan sangat tamak dan dia makan telur ikan tembaku sampai habis. Jadi tiada sisa makanan yang ditinggalkan untuk Mak Tanjung. Lepas tu Mak Tanjung balik ke rumah untuk makan, tapi ikan tu dah tiada. Jadi Mak Tanjung rasa sangat sedih dan dia pergi lari ke batu belah batu bertangkuk dan suruh batu belah batu bertangkuk makan dirinya sendiri, ibarat membunuh diri. Dan Melo dan Pekan berasa sangat sedih kerana ibunya telah membunuh diri. Seterusnya kritikan yang ada pada karya ini adalah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini adalah kritikan yang apabila kita mengagumi tentang sesuatu watak dalam itu, jadi kita boleh ikut dalam kehidupan kita. Kritikan sanjungan yang dapat dikeluarkan dari karya ini adalah Melo menahan Pekan daripada makan telur ikan yang disimpan untuk ibunya. Walaupun Pekan mengendahkan larangan tersebut, jelas di sini Melo layak diberikan sanjungan kerana mempunyai sifat yang amanah. Melo sangat menjaga amanahnya. Seperti yang dinyatakan, Melo menjaga amanah ibunya supaya anak-anaknya tidak menghabiskan ikan tembakau dan hanya menyimpan telur ikan saja untuk Mak Tanjung. Jadi Melo di sini sangat memegang amanah dan dia tahan Pekan walaupun Pekan nak, tapi Melo tidak dapat menjaga amanahnya dengan baik kerana Pekan sangat degil. Jadi seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Jadi Assalamualaikum. Baiklah, saya akan meneruskan topik seterusnya. Seperti kita tahu dari kandungan tadi yang telah diterangkan adalah sinopsis dan kritikan yang pertama, kritikan sanjungan, dan seterusnya saya akan menerangkan tentang kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan satu kritikan yang bermaksud watak ataupun yang itu perlu ditegur agar penonton tidak berasa atau pembaca tidak berasa janggal dengan jalan tersebut. Jadi dalam kisah ini jelas kelihatan jiwa si ibu terlalu kecil dan rapuh sehingga begitu terkesan dengan perbuatan anaknya yang masih kecil dan belum matang berfikir. Sedangkan dalam proses mendidik anak, kesabaran dan kebijaksanaan sangat diperlukan. Seorang ibu adalah juga seorang pendidik yang benar-benar merasakan tugas mendidik anak ialah amanah besar daripada Allah. Si ibu harus sedar bahawa dia sedang memikul tugas warisan para Rasul khususnya Nabi Muhammad SAW. Jika seorang jurutera, doktor penjaga yang terbang berdepan dengan benda atau persoalan yang berbentuk fizikal, lain halnya pula dengan si ibu yang berdepan dengan kelainan anak, yang ini manusia yang punya jiwa, akal, nafsu dan perasaan. Oleh itu, seorang ibu sedikit sebanyak mestilah memiliki kesabaran para Rasul. Jadi, teguran yang dibuat berdasarkan karya tersebut, kita dapat lihat teguran ini difokuskan kepada ibu. Kenapa ibu? Kerana dapat dilihat ibu ini terlalu sensitif dan bersifat kecil, hati kecil. Kerana disebabkan Pekan, iaitu anaknya sendiri, menghabiskan telur ikan, jadi dia sanggup membunuh dirinya sendiri dan tidak memikirkan tentang
apakah kesan yang akan datang kepada anak-anak mereka, kerana kita tahu suaminya sudah meninggal, jadi hanya tinggal seorang untuk menjaga anak-anaknya. Tapi dia terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu ego terhadap diri sendiri dan merajuk tanpa memikirkan perasaan-perasaan anaknya, sedangkan dia boleh memaafkan anaknya kerana itu adalah anaknya sendiri dan bukan orang lain. Jadi di sini ibunya perlu bersifat terbuka dan perlulah mempunyai rasa pemaaf terhadap anak-anaknya sendiri. Seterusnya, kritikan pendekatan. Jadi kritikan pendekatan ini pendekatan ataupun contoh yang boleh kita aplikasikan dalam diri dan pendekatan yang boleh kita hindarkan dalam diri. Itu contoh kita ambil pada hari ini adalah pendekatan moral. Baik, dalam kisah batu belah batu bersangkut ini, Mak Tanjung mesti menjaga emosi dan sikap perbuatan. Mak Tanjung tidak perlu membunuh diri hanya kerana marahkan anaknya. Perbuatan Mak Tanjung dalam kisah ini akan membuat penonton yang tidak matang akan meniru perbuatan bunuh diri apabila memarahkan sesuatu. Jadi ini dapat memberikan pengaruh negatif kepada pembaca, dan pendekatan dan perbuatan ini perlu dijauhi dan dielakkan daripada dicerita, kerana kita tidak tahu karya ini mungkin dibaca oleh kanak-kanak tidak matang. Jadi apabila dia merajuk dengan ibu dia bunuh diri. Dan kita tidak mahu perkara-perkara buruk seperti itu berlaku. Dan yang kedua, sifat pekan yang tamak dan gelojoh dapat dilihat dalam karya tersebut. Pekan mengikut nafsu makan yang tinggi tanpa memikirkan ibunya langsung. Oleh itu, perbuatan tamak ini hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang sekeliling. Jadi pekan juga sebenarnya salah walaupun dia masih kecil, tapi sebenarnya didikan awal itu boleh diberikan kepada pekan dan mengajarkan pekan bahawa sifat tamak itu adalah satu sifat yang rugi dan dapat memberikan kesan buruk kepada orang sekeliling. Dapat kita lihat kesan pekan yang tamak ini, dia kehilangan ibunya. Kesan nafsu makan tinggi, dia kehilangan ibunya. Jadi sifat tamak ini perlulah kita jauhi daripada diri kita sendiri agar orang sekeliling kita tidak akan terjejas dengan sifat kita sendiri. Dan kesannya orang sekiranya kita tamak, orang sekeliling bersudah selesa dengan sikap pentingkan diri. Jadi tamak ini menunjukkan sikap pentingkan diri sendiri. Kerana apa? Kerana terlampau mengikutkan nafsu diri sendiri dan tanpa memikirkan orang lain. Jadi macam saya ini hanya melakukan tugas saya dan kerja saya dengan mengikut kepala otak saya dan memikirkan orang lain. Jadi hal ini dapat memberikan kesan buruk kerana orang lain tidak faham dan tidak mengetahui tentang perbuatan saya, tapi saya hanya memikirkan diri sendiri. Oleh itu kita perlu buang sifat tamak ini dan sentiasalah bersifat berkongsi rendah hati, berkongsi bersifat terbuka dengan orang lain. Jadi sekian sahaja kami punya pembentangan dan penerangan tentang kritika sastra ini. Sekian, terima kasih.